sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Hamzah Zainuddin akan jadi presiden Parti Bersatu yang baru? Ini kenyataannya, dipetik daripada sinarharian.com bertarik 26 Januari 2024. Kenyataan ini mengatakan bahwa ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai presiden baru. Kenyataan terkini yang telah kita baca sebentar tadi menyatakan bahwa Hamzah Zainuddin dilaporkan didakwa sudah tidak selesa di Bersatu. Ini karena kepimpinan Parti Bersatu yang lemah. Dan selain itu juga baru-baru ini kita digemparkan kononnya ada langkah untuk menjatuhkan Hamzah Zainuddin. Antaranya ialah langkah janda baik. Tapi tak jadi. Tidak jadilah langkah itu menurut laporan yang telah kita bacakan sebelum ini. Tapi ini yang berlaku. Ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai presiden baru. Kalau ini benar-benar berlaku, maka habislah jawatan Muhyiddin Yassin. Ramai ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mahukan Setiausaha Agung Bersatu mereka iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjadi sebagai presiden baru parti itu. Ini didedahkan sendiri oleh ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Ahli Parlimen Larut itu katanya mempunyai potensi besar bagi memimpin parti berkenan. Ramai penganalisis politik setuju dengan kenyataan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang ini. Mereka kata memang betul. Dari segi kelayakan dan kebolehan memimpin Parti Bersatu, Hamzah Zainuddin jauh lebih baik berbanding Muhyiddin Yassin, kata mereka. Lihat saja sekarang ini banyak keputusan yang ditunggu datang daripada Hamzah Zainuddin. Selain itu, ketegasan Hamzah Zainuddin jauh lebih didengar berbanding Muhyiddin Yassin, kata mereka lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, Hamzah Zainuddin juga menurut Syed Abu Hussein, beliau kata Larut juga bersedia, berkemampuan dan berkebolehan untuk memimpin Bersatu. Katanya dalam sidang akhbar di Baitul Husna dekat sini pada Jumaat. Syed Abu Hussein Hafiz turut meminta barisan kepimpinan Bersatu untuk tampil berani, menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membantu pentadbiran Perdana Menteri itu. Beliau menamakan Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Ronald Kiandi Beluran, Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah, Datuk Mas Ermiati Samsudin Masjid Tanah dan ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid. Usaha untuk menjatuhkan kerajaan adalah sia-sia sekarang, katanya. Itu buang masa. Setahun lebih sudah berlalu, takkan masih nak bercakap tentang langkah. Saya hanya katakan apa yang perlu dan saya kongsikan supaya rakyat tahu, ujar beliau lagi. Sebelum ini Sinar Harian melaporkan desas-desus muncul langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pemimpin parti pembangkang, termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Selain pemimpin pembangkang, langkah Dubai didakwa turut disertai tokoh politik, yaitu politik veteran berpengaruh berpangkat Tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dituduh menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran dirajui Anwar Ibrahim. Bagaimanapun beberapa pemimpin PN telah menafikan bahawa wujud rancangan seumpama itu. Saudara-saudara sekalian, benarkah Hamzah Zainuddin akan jadi presiden baru Parti Bersatu? Kita tunggu dan lihat. Salam sejahtera. Baru-baru ini apabila Najib mendapat diskaun untuk hukuman penjara dan juga hukuman denda, ramai yang menjerit marah konon tak puas hati. Tapi akhirnya Anwar Ibrahim tanpa berbuat apa-apa telah pun secara sendirinya diselamatkan oleh Peguam Najib. Tanpa sengaja Peguam Najib telah pun menyelamatkan Anwar Ibrahim dengan menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak pernah mencadangkan untuk pembebasan Najib. Jadi secara tidak langsung kita tahu bahawa Anwar Ibrahim tidak pernah menyokong pembebasan Najib. Jadi secara otomatiknya
terselamat Anwar Ibrahim daripada kecaman kononnya beliau menyokong pembebasan Najib. Tapi hari ini satu kali lagi kita dikejutkan dengan pendedahan sendiri oleh menteri dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Saifuddin Nasution Ismail. Beliau kata Najib takkan dimasukkan dalam tahanan rumah. Lalu sebelum ini banyak penyokong Walaun, penyokong daripada pembangkang, penyokong Perikatan Nasional, kononnya meramalkan Najib akan dapat keistimewaan lagi, yaitu dimasukkan dalam tahanan rumah. Tapi sebenarnya apa berlaku? Tiada dimasukkan dalam tahanan rumah. Jadi ramalan dan juga telahan daripada pembangkang Perikatan Nasional, walaun di luar sana adalah satu fitnah yang tidak benar. Kalau mereka kata Najib mungkin akan pula dapat tahanan di rumah, maka ini jawabannya tidak. Najib takkan dimasukkan dalam tahanan rumah. Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara tidak akan meneruskan tempoh tahanannya di bawah sistem tahanan rumah, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Hanya banduan yang ditahan kurang daripada 4 tahun, warga emas, wanita mengandung dan orang kurang upaya layak dipertimbangkan di bawah sistem ini, lapor Malaysia kini. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya satu yang Najib layak dalam kategori ini, yaitu warga emas. Tapi tak tahulah, Najib ini memang sah, tak dimasukkan dalam senarai tahanan rumah. Jadi kalau selepas ini ada lagi yang menyatakan perkara kononnya Najib akan dibebaskan sebagai tahanan rumah, itu adalah bohong sama sekali. Media sebelum ini melaporkan bahawa Putrajaya bersetuju untuk melaksanakan sistem ini untuk mengurangkan kesesakan di penjara dan tidak boleh disalahguna oleh mereka yang didapati bersalah. Saya ingin menafikan naratif nakal sesetengah media yang mendakwa pelaksanaan tahanan rumah bertujuan untuk menempatkan Najib di bawah tahanan rumah. Mereka nakal sehingga tidak dapat melihat perspektif mengurangkan kesesakan di penjara. Pelaksanaannya khusus untuk kategori banduan tertentu. Sebuah panel akan membuat penilaian dan mencadangkan jenis kesalahan di mana tempoh hukuman penjara kurang 4 tahun. Jika seseorang dipenjara sehingga 20 tahun, mereka tidak boleh diberikan tahanan rumah dengan mudah, kata Saifuddin. Baru-baru ini lembaga rayuan telah mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kenyataan daripada menteri sendiri, yaitu Menteri Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, ini satu kenyataan bahawa Najib memang akan menghabiskan hukuman penjara beliau di penjara, bukan di rumah. Telah disahkan hari ini, Najib takkan dimasukkan dalam tahanan rumah. Hanya banduan yang ditahan kurang daripada 4 tahun, warga emas, wanita mengandung dan orang upaya sahaja yang layak dipertimbangkan di bawah sistem ini, lapor Malaysia kini. Saudara-saudara sekalian, daripada beberapa kategori ini, Najib hanya layak untuk warga emas. Beliau bukan wanita mengandung, jauh sekali orang kurang upaya. Beliau pula dihukum penjara lebih daripada 4 tahun. Menurut kenyataan daripada Saifuddin, beliau kata orang yang hanya kurang daripada 4 tahun penjara saja yang boleh dipertimbangkan. Jadi melayanglah harapan Najib. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, nampaknya Parti Bersatu Tiada Harapan untuk memecat atau mendapatkan semula PRK, pilihan raya kecil, untuk 6 buah negeri ataupun 6 buah kerusi parlimen. Ini sebabnya baru saja kita temui faktor ataupun
faktanya ini. Sila share kepada semua orang tentang dapatan yang luar biasa ini. Syed Abu Hussein mengatakan bahawa Speaker Dewan Rakyat yaitu Johari Abdul telah menyatakan, menurut Syed Abu Hussein, proses menentukan kedudukan 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim ini mungkin boleh berlanjutan sehingga 3 tahun atau lebih. Ikuti terus ulasan ini sebab ada tarik yang penting. Ini dia. Mengikut untuk rekod, dengar betul-betul supaya anda faham dan share kepada ramai orang. Untuk rekod, mengikut Perlembagaan Pilihan Raya Kecil PRK, bagi mana-mana kerusi Dewan Rakyat bagi penggal ke-15 tidak lagi perlu diadakan selepas 19 Disember 2025 dan dibiarkan kosong sehinggalah parlimen dibubarkan untuk memberi laluan kepada PRU yang ke-16. Jadi saudara, kita campurkan dua fakta ini. Fakta yang pertama, Johari Abdul yaitu Speaker Dewan Rakyat sudah menyatakan menurut Syed Abu Hussein bahawa proses menentukan kedudukan 6 ahli parlimen ini mungkin boleh berlanjutan sehingga 3 tahun atau lebih. Itu pertama. Yang kedua, Perlembagaan Parti Bersatu belum lagi lulus. Baru diluluskan dalam Bersatu, tapi belum lagi diluluskan oleh ROS. Untuk kelulusan daripada ROS itu mengambil masa yang panjang. Sebenarnya bukan seperti petik jari siap. Selain itu untuk diwartakan lagi dan dikuatkuasakan lagi. Semua yang kita sebut tadi itu mungkin boleh mengambil masa paling cepat pun 1 tahun. Ini pula ditambah lagi mereka daripada pembangkang. Ini ditambah lagi ROS itu adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi daripada itu besar kemungkinan, inilah politik, mungkin berlaku kelewatan kelulusan ROS untuk pindaan perlembagaan itu. Manalah tahu kan. Jadi kalau ambil 1 tahun masa, sekarang dah tahun 2024, maka mau lulus itu kalaulah dikatakan 1 tahun, belum tentu lagi mereka dibuang. Ingat, belum tentu lagi 4 ahli parlimen, 6 ahli parlimen ini dibuang. Kerana ada proses yang kedua. Ia pula proses yang kedua melalui mahkamah. Nah, di mahkamah ini yang paling lama. Di mahkamah paling cepat pun 6 bulan. Ya, 6 bulan sebab anda tahu kes itu boleh dibawa daripada mahkamah yang paling rendah sampailah kepada semakan di Mahkamah Persekutuan. Semua itu boleh cakap ambil masa 6 hingga 2 tahun atau 3 tahun. Macamlah kamu tidak pernah dengar kes-kes mahkamah sekarang kan. Muhyiddin punya kes saja sudah 2 tahun. Tak siap-siap lagi, belum mula bicara, ini baru menentukan sama ada beliau dibebaskan atau tidak. Itu pun sudah lama. Ini kan pula tentang hak ahli parlimen. Jadi kalau campur setahun untuk kelulusan parlimen, kelulusan ROS, campur lagi 1 tahun untuk perbicaraan di mahkamah, dah 2 tahun. Selepas 2 tahun itu dah mencapai bulan Disember 2025. Jadi menurut Perlembagaan Pilihan Raya Kecil atau PRK bagi mana-mana kerusi Dewan Rakyat penggal ke-15 tidak lagi perlu diadakan selepas 19 Disember 2025 dan dibiarkan kosong sehinggalah parlimen dibubarkan untuk memberi laluan kepada PRU yang ke-16. Makna kata, kalau 2 tahun, 1 tahun proses kelulusan, 1 tahun lagi perbicaraan, belum lagi sampai proses kepada undian ataupun pengesahan di Dewan Rakyat. Nah, makna kata kalau ia mencapai 19 Desember 2025, maka kerusi itu tidak perlu lagi mengadakan pilihan raya kecil dan ia tidak perlu lagi diisi dan dibiarkan kosong sehinggalah parlimen dibubarkan. Bila dibiarkan kosong, biasanya akan ada lantikan yang akan terus menuju tempat itu dan silap-silap hari bulan 5 atau 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim ini mungkin akan dilantik sebagai senator. Begitulah cerita dia. Jadi saudara-saudara sekalian, perkara 54 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan
Kekosongan luar jangka sesuatu kerusi parlimen tidak boleh diisi jika ia berlaku dalam tempoh 2 tahun dari tarikh akhir terbubarnya parlimen untuk PRU berikutnya. Dalam perkembangan berkaitan, Syekh Abu Hussein sekali lagi mengulangi dakwaan bahawa masih ada beberapa ahli parlimen bersatu akan menyokong atau menyatakan sokongan kepada kerajaan. Peringkat awal saya katakan 8 orang termasuk 6 daripada kami yang akan sokong Perdana Menteri. Kemudian sekarang ada lagi 3 wakil rakyat yang berpotensi memberikan sokongan, katanya. Mendakwa mereka yang masih setia belum menyatakan sikap sebab bimbang. Syed Abu Hussein sebaliknya berkata, mereka perlu berani demi negara. Walaupun pindahan perlembagaan dah buat, mereka masih lagi boleh sokong Perdana Menteri. Kalau ramai-ramai lagi masih ingin sokong, buatlah sekarang, katanya. Saudara-saudara sekalian, semua ini dipetik daripada tajuk Hamzah Zainuddin pun tak setia dalam Parti Bersatu. Dimulai dengan kenyataan bahawa ada 5 ahli parlimen bersatu yang sedang menjeruk rasa, walaupun masih kekal memberikan kepercayaan pada Presiden mereka Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Syed Abdul Fassal mengatakan beliau mendakwa seorang daripada ahli parlimen terbabit adalah orang yang sangat penting kepada Bersatu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Syed Abu Hussein mendakwa individu terbabit ialah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Alasan yang diberikan Syed Abu Hussein ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tertinggi Bersatu yang dianggapnya enggan memperdulikan kesulitan setiap ahli parlimen parti tersebut. Mereka 5 bekas pemimpin UMNO dalam Bersatu itu tahu apa yang patut dibuat. Mereka tak selesa dengan keadaan sekarang. Malah, kata beliau, daripada ahli parlimen larut iaitu Hamzah Zainuddin sendiri tak selesa sebenarnya, tapi dia terpaksa bertahan dalam keadaan begitu, katanya hari ini. Syed Abu Hussein memberitahu selain Hamzah, 4 lagi ahli parlimen yang sepatutnya segera mengalih sokongan kepada kerajaan ialah Iqbal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah, Rasul Wahid Hulu Terengganu, Mas Ermiati Samsudin Masjid Tanah, dan Ronald Kiandi Beluran. Mereka semua ini memenangi kerusi masing-masing atas tiket UMNO Barisan Nasional pada PRU 14, namun meninggalkan parti berkenaan untuk menyertai Bersatu tidak lama kemudian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Bye-bye.